Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, mungkin ada yang masih tertanya-tanya, adakah kewujudan politik ataupun parti politik baharu akan mengubah landscape ataupun menjadi third force, kuasa ketiga yang kuat di dalam kancah politik Malaysia yang semakin panas membara ini. Lebih-lebih lagi persediaan untuk pilihan raya umum ke-16. Mungkin ada yang mulai mempersoalkan, kalau ada parti baru, siapakah yang bakal memulakan ataupun bakal menjadi pengasas kepada parti baru ini? Kenapa tiba-tiba persoalan tentang parti baru? Dengarkan ini. Yang pertama, setelah Rafizi kalah pada pemilihan timbalan Presiden PKR, letak jawatan di dalam Jemaah Menteri, diikuti dengan Nik Nazmi yang juga meletakkan jawatan. Dan yang panas pula, saudara-saudara, Tengku Zafrul. Tanpa tiada hujan, tiada ribut, kita dengar pula berita Tengku Zafrul keluar UMNO dan berhasrat untuk menyertai PKR. Sedangkan dalam masa yang sama PKR dan UMNO berada di dalam satu kerjasama di dalam kerajaan perpaduan. Rasanya tak manis lah kalau PKR terus terima Zafrul kan. Nanti apa pula kata Zahid sebagai Presiden UMNO? Sebagai Presiden UMNO apa pula kata Zahid? Bagaimana pula Anwar, penerimaan Anwar sebagai Presiden PKR? Adakah beliau akan terus terima Zafrul? Nah, semua ini menjadi persoalan. Kalaulah Zafrul ditolak PKR kerana masih terlalu awal untuk diterima oleh PKR kerana baru saja keluar daripada UMNO, bolehkah parti baru ditubuhkan? Pertama, Rafizi, Tengku Zafrul dan juga Khairi Jamaluddin yang kini tidak mempunyai parti, tetapi ada kenyataan terbaru, KJ masih sibuk. Mungkin selepas kesibukan beliau, mungkin netizen akan mempersoalkan balik ke Hala 7 dan masa depan Khairi Jamaluddin. Dan seterusnya Syed Saddiq yang kini tidak lagi memegang jawatan Presiden muda. Tapi adakah kesemua ikon utama politik yang saya sebut ini, walaupun Zafrul mungkin tidak mempunyai kekuatan akar umbi, tetapi mempunyai sosok sebagai seorang yang elit, dan begitu juga KJ yang memang pernah memegang jawatan Menteri, Ketua Pemuda UMNO, dan memang dikenali ramai. Tidak kurangnya Rafizi dan juga Syed Saddiq. Jadi adakah keempat-empat nama pemimpin ini boleh menubuhkan parti baru? Jawapannya boleh. Sangat-sangat boleh. Kenapa boleh? Nah, ini penjelasannya. Undang-undang tidak menghalang. Sesiapapun boleh daftar parti baru di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia jika ada nama dan logo, perlembagaan parti, 7 orang ahli pengasas, dan tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Itu adalah sebab mereka boleh tubuhkan parti baru. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Walaupun sejak beberapa hari ini kita asyik saja mendengar nama Rafizi dalam berita, kenapa terlalu lama dan terlalu panas isu tentang Rafizi? Bagi saya, pada pandangan saya, yang pertama, kekalahan beliau bagi jawatan nombor 2 parti adalah salah satu pemangkin kepada ramai orang netizen bercakap tentang isu ini. Dan yang kedua, ditambah pula dengan peletakan jawatan beliau sebagai Menteri Ekonomi, makinlah ramai yang bersuara, terutamanya penyokong Rafizi,
Tidak kurangnya juga yang bukan menyokong Rafizi. Tiba-tiba lah pula ada yang bukan penyokong Rafizi, tanpa secara mengejut tiba-tiba pula menjadi penyokong Rafizi. Tolong pula netizen pula membantu Rafizi. Mereka kata kenapa Rafizi letak jawatan. Rafizi adalah lebih baik daripada pemimpin ini, pemimpin itu. Jadi saudara-saudara, setelah perkara ini berlaku kekalahan dan peletakan jawatan sebagai Menteri Ekonomi, antara pertanyaan paling utama orang kampung, adakah Rafizi akan keluar daripada parti PKR? Itulah antara soalan yang paling ramai mulai bercakap-cakap, mulai timbulkan. Adakah Rafizi akan keluar PKR? Saya secara pribadi, pandangan saya saja, jawabannya sangat mudah, boleh. Rafizi boleh keluar PKR. Dari Rafizi saja. Nak keluar PKR kah, nak stay dalam PKR kah, itu hak Rafizi. Memang itulah jawabannya, Rafizi boleh keluar PKR. Tapi, adakah itu menjadi salah satu plan Rafizi? Adakah itu salah satu rancangan Rafizi dalam karier politiknya untuk jangka masa yang panjang? Nah, saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda, rupanya ini adalah antara penyebab Rafizi boleh keluar daripada PKR. Yang saya terima daripada sahabat baik saya. Maklumat daripada sahabat baik saya berkata, politik kotor dan persepsi korupsi dalam parti. Kalau PKR gagal, kekal bersih, dan ada pemimpin. Pertama, terlibat rasuah, buat deal politik belakang tabir, tikam dari belakang. Rafizi yang terkenal dengan expose NFC dan invoke mungkin tak tahan dan ambil jalan keluar secara berprinsip. Seterusnya, tidak lagi diberi peranan atau tanggung jawab. Rafizi yang sebelum ini sebagai timbalan Presiden PKR dan Menteri Ekonomi. Tapi kalau dia digugurkan ataupun ditekan untuk letak jawatan, tidak dijemput dalam mesyuarat penting, dia mungkin rasa tiada fungsi dan ambil langkah dramatik keluar. Dan yang seterusnya, krisis besar dalam PKR-PH. Kalau ada pengkhianatan dalaman seperti langkah Sheraton. Dan kalau Rafizi dikhianati seperti dulu, ingat Azmin Ali dan seterusnya, PH PKR bekerja sama semula dengan individu yang dia tak boleh hadam. Contoh, kluster mahkamah oportunis, dia mungkin angkat kaki. Dan yang paling mengejutkan, jawaban dari sahabat baik saya ini berkata, dia mungkin angkat kaki sama ada tubuh parti baru, join parti lain, yaitu muda, atau terus bersara politik. Itu adalah jawaban daripada rekan baik saya. Apa pula pandangan Anda?